เริ่มทำข้อสอบได้ครับ นักเรียนดีเด่นม .1 ถึงม .3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ 1 ไม่ต้องถามแล้วละมั้งคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะ นี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อนเราอีก 5 คน ซึ่งเทอมหนึ่งมันมี 13 วิชา 234,000 เราจะใช้เพลง4เพลง เป็นโค้ดแทนกอ ขอ พอผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดไว้ยื่นเข้ามหาลัยอเมริกา เอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลก แปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือ เราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อน และยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแก แล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจำนวนกี่คนก็ได้ มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไง วิธีที่ดีที่สุดคือการจำมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.141592653589792ขอโทษนะ มึงเป็น X-Men เหรอ ถ้าตกลง เราต้องทำอะไรบ้าง เรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสติกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกัน Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Elvi Aziruddin Rus. Jadi saya akan membentangkan mengenai pengenalan bagi bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi. Jadi pada arus kemodenan yang semakin dilanda kepesatan pada masa kini, antara bidang sektor yang menerima impak luar biasa daripada senario ini pastinya ialah bidang teknologi maklumat serta komunikasi itu sendiri. Jadi berdasarkan definisi teknologi maklumat yang terkandung dalam slide ini, teknologi juga boleh ditaktifkan sebagai kaedah ataupun proses menangani sesuatu masalah teknikal. Selain itu, teknologi juga boleh diartikan sebagai pembangunan dan penggunaan alatan, mesin dan juga bahan dan juga proses untuk menyelesaikan masalah manusia dalam kehidupan seharian mereka. Jadi berdasarkan definisi maklumat yang terkandung dalam slide ini juga, secara teknikalnya, maklumat itu juga boleh dianggap sebagai penyelesaian kepada ketidakpastian dan juga kemuskilan yang dihadapi dalam minda manusia itu sendiri, dan maklumat itu boleh dianggap sebagai pengetahuan am kepada para penerima maklumat itu sendiri. Jadi secara dasarnya, apa yang kita lihat daripada definisi maklumat yang terkandung dalam slide ini, boleh kita konklusikan sebagai ialah merupakan satu proses perpindahan maklumat, perasaan dan juga idea seseorang individu kepada seseorang atau sekumpulan individu yang lain. Jadi berdasarkan senario terkini, jelaslah dapat dilihat bahawa bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi kini telah membawa banyak perubahan kepada gaya hidup serta cara hidup manusia sejagat pada masa kini. Kerana ini tidak dapat dinafikan, teknologi pada masa kini, iaitu yang tertakluk seperti bidang teknologi maklumat dan serta komunikasi, telah banyak membantu masyarakat dalam memudahkan kehidupan seharian mereka. Maklumat pada masa kini hanya boleh didapatkan dengan hanya hujung jari, di mana teknologi maklumat bergerak seiring dengan kemajuan serta kepesatan yang sedang dialami oleh seluruh masyarakat di pelosok seantero dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan maklumat pada masa kini, masyarakat kini juga boleh berhubung sesama mereka secara dalam alam maya. Assalamualaikum, saya Muhammad Adam Iskandar akan membentangkan berkenaan objektif teknologi maklumat dan komunikasi kepada peradaban manusia. Baiklah, objektif yang pertama ialah membantu peradaban manusia sentiasa mendapat informasi terkini dan peka dengan perkembangan dan pergolakan di sekeliling mereka dan juga di dunia. Dengan kemajuan yang dimiliki oleh teknologi maklumat dan komunikasi, ianya dapat memajukan bidang penyebaran maklumat yang akan memberikan informasi kepada masyarakat secara mudah dan pantas. Ianya akan membantu masyarakat untuk tidak ketinggalan dengan perkembangan di dalam negara dan di luar.
Dengan ini, masyarakat tidak akan keciciran maklumat dalam menelusuri arus perdana yang pantas bergerak. Masyarakat juga akan mampu untuk saling bertukar maklumat antara sesama lain yang bertujuan untuk menambah baik pengetahuan diri berkenaan apa yang berlaku pada sekeliling kita. Sebagai contoh, di dalam filem Bad Genius, watak utama filem tersebut ada menggunakan internet untuk mencari maklumat berkenaan peperiksaan level tinggi yang dapat membantu mereka untuk menyambung pelajaran di luar negara. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi dapat membantu dari segi sosial, iaitu membantu mengeratkan hubungan sesama manusia secara mudah dan meluas. Setiap masyarakat, tidak kira di mana mereka berada, sama ada di luar atau dalam negara, mereka akan tetap dapat untuk menghubungi sesiapa saja yang mereka mahukan. Maklumat berita terkini dan ucapan dapat disalurkan dengan lancar agar masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan harian. Dan hubungan sesama manusia akan sentiasa terjamin, tidak kira bangsa dan agama. Contohnya, watak utama filem Bad Genius yang berada di Australia menelpon rakannya yang berada di Thailand untuk menyanyikan keadaan ayah beliau yang sedang sakit. Di sini kita dapat melihat bahawa teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan manusia untuk berkomunikasi tanpa batasan. Objektif yang terakhir ialah ianya memainkan peranan yang penting dalam memastikan setiap peradaban manusia akan mampu menerima pendidikan yang berkualiti tanpa batasan. Kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi dapat mengembangkan sistem pengajaran dan pembelajaran. Sistem pendidikan di sekolah dapat dimajukan oleh ICT dengan menggunakan kemudahan yang ia tawarkan, sekaligus mewujudkan sekolah yang berwawasan dan berlestari. Pelajar mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja sekolah dan juga mencari maklumat berkenaan apa yang mereka pelajari di sekolah. Dengan ini, pelajar akan berkembang dengan pesat kerana mereka mempunyai variasi sumber untuk belajar dan tidak hanya berharap kepada guru untuk mengajar mereka sahaja. Guru juga akan menggunakan kecanggihan ICT untuk mengajar anak murid mereka dengan cara yang lebih menarik dan mudah untuk difahami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Ali bin Ismail dan saya akan menerangkan berkenaan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam peradaban manusia. Cabaran yang pertama adalah ketiadaan infrastruktur serta prasarana yang memadai. Kekurangan teknologi maklumat serta kemudahan prasarana yang mencukupi memberi satu tamparan hebat kepada masyarakat kini yang hidup di era pemodenan. Ini memberi kesan kepada semua orang, termasuk pekerja, pelajar dan bukan hanya kumpulan tertentu. Hal ini kerana dunia kini berada di arus pemodenan dan teknologi di mana segala benda memerlukan teknologi dan semudah diwujudkan. Sebagai contoh, tanpa prasarana serta gadget pada masa kini akan menyusahkan para pelajar, di mana kebanyakan sekolah memerlukan makmal komputer dan komputer rimau untuk guna belajar. Selain itu, kemudahan teknologi maklumat membolehkan orang ramai mencari maklumat sepantas kilat yang boleh mengakibatkan pelayaran web negatif. Ketagihan kepada laman web yang tidak bermoral atau tidak berguna boleh memberi kesan negatif kepada perkembangan minda dan badan. Malah perkara ini boleh menyebabkan kerosakan kepada maruah, nilai peribadi, mendorong kepada jenayah seksual dan masalah undang-undang. Dengan begitu banyak tapak web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak dan remaja, ini akan memberi kesan negatif terhadap nilai dan gaya hidup mereka. Jenayah cyber juga boleh berlaku dengan adanya teknologi maklumat, dan penipuan kad kredit juga boleh berlaku dalam talian, di mana maklumat palsu juga boleh disebarkan melalui email. Jenis jenayah ini adalah berkaitan mencuri, merosakkan atau mengubah suai program atau data komputer, sesuatu yang menjadi lebih mudah dengan kemunculan internet. Dan kerana internet sangat terbuka, mudah untuk maklumat palsu, propaganda dan pornografi disebarkan. Seterusnya, kemudahan teknologi maklumat boleh merosakkan akhlak remaja, di mana minat remaja yang semakin meningkat dalam teknologi, terutama sekali teknologi internet. Ia mendorong mereka untuk menghabiskan banyak masa di kafe cyber, kafe internet dan kedai telefon bimbit. Ramai pelajar akan bunting sekolah dan menyalahgunakan wang saku. Malah ada yang menipu dan mencuri wang yang menjurus kepada perjudian online. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz Muhammad Khalil. Seterusnya akan menghuraikan kesan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia di dalam filem Bad Genius. Yang pertama, ia membentuk generasi yang suka bersifat bohong. Oleh kerana segala perkara itu senang untuk disunting dan boleh dilakukan hanya di hujung jari, mereka lebih memilih untuk menggunakan kemudahan tersebut untuk memperolehi kebebasan dari ibu bapa mereka. Hal ini akan menyebabkan remaja terutamanya akan cenderung berbohong di tempat lain setelah habis alam persekolahan, iaitu alam pekerjaan. Sebagai contoh, mereka boleh berbohong dengan memasukkan identiti dan mereka-reka tahap pencapaian pengajian mereka untuk memohon pekerjaan dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau telefon pintar. Sebagai contoh, di dalam adegan ini, ia menunjukkan bahawa untuk mengambil peperiksaan STIC iaitu Standardized Test International College, peserta perlu mendapat persetujuan dan kebenaran daripada ibu bapa mereka. Disebabkan bapa Lin tidak lagi mempercayai Lin selepas mengetahui Lin dan kawan-kawannya meniru ketika peperiksaan di sekolah, temannya Grace membuat surat kebenaran ibu bapa palsu untuk Lin beri kepada bapanya. Di sini kita dapat lihat bahawa mereka menyalahgunakan teknologi dengan membuat surat kebenaran palsu. Selain daripada itu, ia melahirkan generasi yang suka mengambil jalan mudah untuk berjaya. Generasi seperti ini dalam tidak sedar akan mewujudkan ketidakadilan dalam setiap individu yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu kejayaan. Sebagai contoh, dalam adegan ini, Lin dan Bang perlu menaip dan memberi jawapan peperiksaan STIC di dalam kumpulan sembang, iaitu kepada rakan-rakannya yang lain yang ditubuhkan selepas mereka menjawab soalan. Mereka menggunakan telefon pintar dan media sosial sebagai platform utama mereka. Situasi berikut jelas menunjukkan mereka tidak mahu mengulang kaji pelajaran atau membuat latihan untuk menghadapi peperiksaan, malahan mengambil jalan mudah dengan cara meniru. Ia adalah jelas bahawa mereka menggunakan kemudahan dan kemajuan teknologi untuk tujuan yang salah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syaris bin Zainal dan saya akan membentangkan peranan individu dan ibu bapa dalam menangani isu teknologi maklumat dan komunikasi. Peranan individu. Seseorang individu hendaklah mendekatkan dirinya dengan pengajaran agama Islam serta mengamalkannya. Ini kerana bagi sesiapa yang mengamalkan ajaran agama Islam dengan betul, akan sentiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala perkara yang mungkar. Ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahawa mengingati Allah iaitu solat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa sesiapa yang mendekatkan diri dengan agama Islam akan dilindungi oleh Allah dari melakukan perkara mungkar, termasuklah menjalankan teknologi maklumat dan komunikasi yang sering berlaku pada masa kini, seperti menyebarkan hadis palsu, fitnah, video atau gambar yang boleh merosakkan akidah dan sebagainya. Selain itu, seseorang itu haruslah menggunakan teknologi maklumat dan telekomunikasi ini dengan rasional, seperti menggunakannya untuk belajar, mendapatkan maklumat dan sebagainya. Teknologi ini seharusnya tidak disalahgunakan seperti yang ditayangkan di dalam filem Thailand yang bertajuk Bad Genius, di mana teknologi ini digunakan untuk menipu di dalam ujian peperiksaan. Watak utama yang bernama Lin menggunakan telefon bimbit untuk membantu kawannya meniru di dalam ujian kelulusan universiti. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana ini adalah salah satu contoh penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Sebaliknya, dia seharusnya menggunakan teknologi ini untuk membantu meningkatkan kefahaman mereka untuk menjadi lebih bijak dalam pelajaran. Peranan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka dengan etika yang wajar dan harus dipraktikkan ketika menggunakan teknologi ini. Contohnya, apabila berkongsi sesuatu di media sosial, pastikan ia tidak mempunyai sebarang maklumat ataupun kandungan yang mempunyai unsur fitnah ataupun unsur kemungkaran yang lain. Selain itu, mengelakkan mereka daripada berkongsi sesuatu yang tidak pasti akan kesahihannya kerana ianya mampu menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak kita ingini. Ibu bapa juga turut bertanggungjawab untuk menyemai akhlak dan kepribadian tinggi secara realiti dan maya kepada anak-anak mereka sejak kecil.
Hal ini kerana anak-anak lebih mudah dibentuk ketika mereka masih kecil. Bak kata pepatah Melayu, meletup buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka tentang akhlak dan kepribadian yang tinggi secara realiti dan maya. Ianya untuk membantu mengelakkan mereka daripada tersalah guna teknologi ini kerana kurang mendapat bimbingan dan cara-cara menggunakan teknologi ini dengan betul, dan akhirnya menyebabkan mereka terlibat dengan perkara mungkar yang melibatkan teknologi ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalid Muhammad Zubir. Saya akan membentangkan peranan masyarakat dan kerajaan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia. Masyarakat perlu berganding bahu dalam menangani isu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia dengan cara memupuk sifat beretika dalam penggunaan media sosial dan alam cyber, seperti berkomunikasi secara sopan santun dan tidak menyebarkan berita palsu atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Ayat ini jelas memberitahu kita bahawa kita hendaklah menyelidik dahulu apa-apa berita yang datang sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Penyebaran berita palsu juga akan menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat dan akhirnya menjadi fitnah ke atas seseorang. Seterusnya, masyarakat juga berperanan menangani isu teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia dengan cara menegur kenalan yang melakukan penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti penyebaran berita palsu, penyalahgunaan data dan penggunaan data peribadi milik orang lain. Setiap muslim itu hendaklah melakukan amar makruf nahi mungkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam sektor kerajaan pula, mereka perlulah mengambil langkah dalam menangani isu berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap peradaban manusia. Pertama, kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi agar rakyat lebih jelas dan menggunakannya dengan betul. Kempen ini boleh diwar-warkan dengan membuat iklan di media massa seperti di siaran radio, televisyen dan di media sosial yang bermanfaat agar mesej utama dapat sampai kepada pengguna. Selain itu, kerajaan perlu memperkasakan Akta dan Undang-Undang Cyber dan memberikan kuasa penuh kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk memadam dan menapis artikel-artikel atau video-video yang berunsurkan fitnah dan bahan lucah. Selain itu, mereka juga perlu mengkaji dan menyekat website-website yang tidak beretika dan tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, website-website yang menyebarkan berita palsu, menjalankan aktiviti perjudian, bahan-bahan lucah dan lain-lain. Dengan cara ini, teknologi maklumat dan komunikasi lebih bersih daripada unsur-unsur negatif dan dapat membendung fitnah-fitnah yang semakin berleluasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi sudah terang lagi gambar suluh bahawa bidang teknologi maklumat dan juga komunikasi ini telah memberikan banyak kesan positif maupun negatif kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila teknologi maklumat itu disalahgunakan mampu memberikan impak negatif kepada masyarakat sejagat itu sendiri. Antara salah satu kesan penyalahgunaan teknologi dan maklumat yang masih berleluasa yang boleh kita kaitkan daripada movie sebentar tadi ialah wujudnya budaya plagiarism, iaitu amalan copy and paste antara kalangan pelajar mahasiswa dan juga mahasiswi. Menurut Kamus Dewan juga, plagiarism atau penyelewengan bermaksud perbuatan meniru atau memetik sebahagian atau semua karya orang lain dan karya itu diiktiraf sebagai karya sendiri. Namun jika diamati semula dasarnya, teknologi maklumat dan komunikasi ini juga telah memberikan banyak kesan positif kepada masyarakat sejagat itu sendiri kerana ia dapat memudahkan kehidupan seharian mereka, lagi-lagi dalam komunikasi antara sesama mereka. Jadi pada asasnya, teknologi direka ini adalah untuk memudahkan segala permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Jadi dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini, ia dapat memberikan impak positif dan juga negatif kepada para pengguna itu sendiri bergantung kepada niat dan cara mereka menggunakan bidang teknologi maklumat dan komunikasi itu sendiri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.